Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim, ila siratin mustaqim, ila siratin mustaqim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Allah rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Demi zat Allah Subhanahu wa taala, dia dalam keadaan diri keesaannya memuji dirinya sendiri tanpa sesiapa yang memujinya, tanpa perlu sesiapa yang memujinya. Dia Allah, zat yang maha esa, tinggi dengan keagungannya dan berkasih sayang dengan dirinya, cukup sempurna tanpa memerlukan sekalian yang hendak dijadikan. Maka dijadikan sekalian alam dengan seisi-isinya, semua makhluknya memuji kepadanya, baik yang di langit maupun di bumi, yang hak maupun yang batil, yang awal yang akhir kita kan, yang zahir, yang walaupun yang batin, yang tidak kelihatan, yang gaib, semua diciptakan Allah adalah memuji kepada Allah. Sebab semua itu berasalnya dari sisinya, untuk bukan menyatakan dirinya banyak, tapi menyatakan itulah kediriannya, keesaannya itu, untuk kita mengetahui bahawasanya linuriyahu min ayatina, untuk dilihatkan nur tanda-tanda dia. Ayat itu tanda-tanda dirinya yang ada, yang berapa banyak pun dia, malaikat-malaikat yang berjuta-juta kita mampu, makhluk-makhluk manusia, binatang, iblis, kuncu-kuncu, apa saja pun yang dulu, daripada dulu, sekarang dan terkini yang Allah nak ciptakan, itu adalah menunjukkan bahawa nak menyatakan dirinya. Jadi tak lain, awalul akhir zahir wal batin wa huwa, semuanya di apa-apa dalam sekian alam, yang mana sekian alam ni dijadikan daripada nur sifatnya tadi. Daripada nur sifat ni terjadilah bermacam-macam, yang nur tadi membesar, mengembang, makin besar nur, biar menutupi sekalian alam tadi. Berlapis nur Allah jadikan. Untuk dinding tadi, untuk sampai kita bila dinding nur ni tadi sekian alam, kita keluar, maka kita akan lenyap di dalam lautan nur itu tadi. Di situlah kita akan sampai, barulah kita akan melihat semua di dalam sekian alam itu tadi, yang diliputi oleh semua nur-nur sifat Allah tadi. Maka baru kita tahu bahawa tak lain yang ditajalikan adalah dirinya. Nak menunjukkan diri ni, semua itu tidak kullu man 'alaiha fana wa yabqa, dia yang tetap kekal dengan memiliki wajah nur, yang wajah-wajah nur dia tadi. Kita nampak tadi menunjukkan nur simahum fi wujuhihim minan. Bila tengok wajah Muhammad, orang yang sentiasa dah fana dengan Allah, lebur di dalam kebaqaan Allah, lebur di dalam cahaya Allah, dah tak nampak lain melainkan kita nampak wajah dia nur. Wajah Muhammad tu adalah nur, dan nur di balik tu adalah nama yang bernama laisa kamitslihi syai'un, maknanya yang tak mampu kita nak dipersamakan.
Tapi untuk nak mencapaikan kepada, sampai kepada dinding, nak mencapai kepada laisa kamisli syai'un tu adalah dindingnya adalah nur, dan tak lain masuk dalam nur tu leburlah. Di situ tempat untuk kita, barulah kita betul-betul meyakini asyhadu an la ilaha illallah. Baru kita dapat meyakini la ilaha illallah. Selagi kita tak dibawa ataupun kita tak ketemui maqam tu tadi, maka kita belum lagi beres untuk mengenal kepada Allah. Dan bukan saya cakap tadi amalan ditolak, bukan. Kita tidak mengenal lagi. Kita masih lagi nak melihatkan pengakuan kita lagi. Dan ada Allah, ada kita lagi. Maknanya wala yusyrik bi ibadati rabbi. Masih lagi kita ibadah, mengatakan kita yang ibadah dan kita beribadah kepada siapa? Allah. Maka itu menunjukkan kesyirikan. Kerana kita menunjukkan kita dengan Allah ada perantara lagi. Jadi la ilallah tu tidak ada perantara. La ilallah tu harus lebur. Kita ni pakaian tak ada. Mengapa kita nak ada ni kita? Ada kita sembah dia. Itu maknanya masih lagi kita belum mencapai lagi, iaitu kemenangan. Yang mana kita ni tenggelam. Yang kita lebur dalam kebakaran. Rasulullah SAW, para Nabi, wali-wali Allah, orang yang betul-betul nakkan kepada Allah, dia dah lebur. Kita masih solat, masih mengaku ada lagi diri. Kita yang rukuk, kita yang berdiri, kita yang sujud. Kita tak terfikir, kita tak belajar kenal diri, kenal Allah. Kita rasa solat ni berdirinya aku yang sembah dia. Jadi dia tu kat mana? Kat depan. Sebab engkau dah rasa ada diri engkau di sini, maka pasti kau akan letakkan Allah bertempat. Tapi bila kau hilangkan diri kau, semua tak ada, baru betul dia tak bertempat. Tapi dia meliputi atas segala sesuatu. Bukan dia tak ada, tapi meliputi atas segala sesuatu. Nak tunjuk di mana? Macam mana boleh tunjuk? Sebab dia dah meliputi. Kalau kau tunjuk salah, mana boleh di situ? Dia meliputi. Kalau kau tunjuk di situ, salah lagi. Jadi tak boleh tunjuk. Tapi fanakkan, leburkan, minta Allah leburkan, baru kau tahu rupanya tak boleh dia ditunjuk, terlalu nyata, terlalu dekat, qarib. Nak tunjuk macam mana terlalu dekat? Macam mana boleh dekat? Tak boleh tunjuk. Dia dekat yang ni boleh tunjuk, dekat yang ni tak boleh. Allah ni dekat. Sebab engkau tu tak ada. Kalau tunjuk maknanya engkau rasa engkau ada, maknanya tak boleh. Yakin, hakul yakin bahawa dia aja yang ada, kita tak ada, baru betul. Kalau wujud dua engkau tunjuk dia ada, tak boleh, tak betul lagi. Kita nak sampai di situ kupasan yang Rasulullah SAW dapat, yang Allah Subhanahu Wa Taala didik Rasulullah SAW sampai kepada berita yang sangat gembira di sisi Allah, iaitu engkaunya tidak ada Muhammad, dan dalaman kau pun tak ada, dan yang ada hanya keesaanku. Jadi Rasulullah dah dapat. Maka tu Allah memberitahu setiap apa peperangan ke engkau berjalan ke, sentiasa hidup kau tu berperang dengan diri engkau, iaitu musuh engkau sendiri. Rasulullah dah berperang dengan diri dia sendiri, sampaikan Allah Ta'ala cuci Rasulullah SAW dengan nurnya sendiri. Baru Rasulullah mendapat kemenangan, iaitu dia tak ada kedirian dia. Dia dah dicuci lebur dengan nur cahaya Allah. Sedangkan dia daripada nur dicuci lagi dengan nur, supaya betul-betul tak ada lagi rasa dia. Nur pun tak ada, nur pun lenyap di dalam laisa kamisihi syai'. Tak boleh nak dijumpa dah. Nur tu sendiri pun dah tak mampu, kita dah lenyap, apalagi kita nak cari laisa. Sebab yang ada sebenarnya dia je, tak ada. Duduk di situ baru kita faham, ya Allah, nikmatnya duduk di situ. Jadi itu pasal kita nanti dah tak ada lagi gelisah, tak lagi apa, rasa macam ini kena tu tak kena, tak ada. Hidup itu kita jaga yang segumpal daging, yang Nabi kata tu kan. Yang apa nama dia, sahabat tanya, kolbun kan. Kolbun, bukan kolbun tu hati, kurang tepat. Kolbun tu dalam rumah istana, dalam masjid, dalam tempat mutiara, dalam satu tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah, iaitu dalam jantung tu ada nyawa, dalam nyawa itu ada roh,
dalam roh tu ada sir. Sir tu adalah Muhammad. Nur Muhammad. Itu yang nak dikenal. Itu yang akan bawa kita lebur di dalam lautan cahaya Nur Muhammad. Di situ akan bawa Isra' wal Mi'raj sampai Syaidatul Muntaha. Allah panggil, Allah yang leburkan. Muhammad tak ada, Ahmad tak ada, yang ada Ahad. Itu nak sampai di situ. Itu bukan boleh dihafal-hafal. Nak dibawa dalam perjalanan hidup kita. Dan kita sendiri menyaksikan sendiri, tak ada dah kita waktu itulah disuruh kita mengucapkan tadi. Dia ada dah, tak ada kita sekarang, dah leburkan kita, maka dia adakan kita balik, baru kita tahu sentiasa kita dalam keadaan esakan dia. Baru dia dipanggil tadi fat'uli fi ibadi. Ini baru betul hamba ku. Baru boleh pakai gelaran hamba. Kalau tidak, cakap ialah hamba, tapi kita tak faham apa itu hamba. Rasulullah pun dalam Isra' Mi'raj dia panggil hamba. Jadi bila hamba ni, kita boleh diperjalankan. Diri kita diuruskan oleh Allah. Bukan kita mengurus diri kita. Sekarang ni kita rasa macam kita mengurus diri kita sendiri. Jadi peperangan itu yang maknanya manusia pada penghujung zaman ni, pengakhir zaman ni, maka Imam Mahdi diutus. Sebab apa? Tak lain sebab manusia-manusia dah terlalu banyak nakkan kepada keduniaan dan lari tajuk. Tajuk sebenarnya mengenal diri, mengenal Allah. Iaitu supaya kita tahu apa tu ilmu la ilaha illallah. Itu yang nombor satu paling mustahak. Sebelum yang lain-lain punya ilmu. Itu yang Rasulullah kenal Allah, kenal diri, kenal Allah lah gitu. Tapi tak disebut gitu. Bahasa yang diajarkan dulu adalah aku kenal Tuhanku. Dari Tuhan, itu bahasa tu. Maknanya Allah Ta'ala mengajar kepada Nabi Muhammad tentang diri Allah dulu. Supaya bila Rasulullah dah kenal Allah, daripada Allah, baru boleh dibawa tugas Rasul. Baru boleh tugas, kalau tu orang Imam Mahdi, dia untuk khas pesuruh Allah di waktu pengakhir zaman. Jadi pengakhir zaman tu maknanya Imam Mahdi membawa watak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lagi Nabi waktu dia ditutup, bukan bermakna ditutup tu ada Nabi, dan bukan bermakna tak ada kerja. Nabi tu ditutup khataman Muhammad dah tutup, dah tak ada Nabi. Tapi ada kerja di sebalik kerja Rasul pun ada. Bukan makna tutup tu tak ada, bukan. Itulah contohnya Imam Mahdi. Jadi ini kita tak boleh nak tolak pasal skrip Allah Ta'ala dah jadi penghujung zaman. Memang tandanya adalah fasa kelima. Fasa kelima ni maknanya sebelum 6 dah habis dah kiamat. 5 ni nak habis, nak hujung, nak tanda kiamat. Allah bagi tahu fasa kelima. Semalam cerita sitati ai 6 masa. Jadi sekarang dah 5 masa. Daripada Nur Muhammad 1 masa, Adam 1 masa, ke zaman Nabi Muhammad SAW pula 3 dah. Sahabat-sahabat tabi'in 4 dah. Kita dah hujung ni. Ujung lagi. Maknanya pengakhir lagi. Dah hujung, 5, fasa 5. Nak menantikan Imam Mahdi turun, maknanya Nabi Isa turun, Dajjal, Ya'juj Ma'juj. Terus lepas tu, tak lama, nak masuk fasa ke-6. Fasa ke-6 dah lebur semua dah. Masuk pada padama, fasa ke-6. Sampai selesai masa habis fasa 6 itulah. Cerita tu skrip Allah tu habis. Jadi itu kita nak kena faham sekarang ni, di mana tempat duduk Imam Mahdi pada kita ni sekarang. Banyak di antara kita yang tak faham. Kita menantikan Imam Mahdi yang datang, tapi sebenarnya yang datang Imam Mahdi itu bukan maknanya, bukan yang ni. Kita masih lagi rasa-rasa macam, kita kena tunggu kat Imam Mahdi, kita tunggu Dajjal turun, barulah kita berperang. Itu konsep tu silap. Rasulullah ajar kita sentiasa berperang melawan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu tu siapa? Itu kita kena faham.
Ini Imam Mahdi yang betul-betul ni jangan ditunggu. Sebab apa? Kalau kita tunggu dia tapi kita tak tahu yang dia punya nak menentang tadi, tugas yang dia bawa tadi, kita tak faham. Kita tak boleh ikut dia punya. Kita takkan jadi ikut dia. Tapi kalau kita faham, kita hanya tahu dia nak turun bila tahun ni ke tak lama lagi. Tapi kita tahu, kita dah berperang terlebih dahulu. Kita dah bersama dengan maknanya Rasulullah, sahabat-sahabat. Kita dah maknanya Imam Mahdi belum turun pun kita dah bersama dengan dia. Walaupun dia belum turun yang nyata nanti. Tapi dalaman kita tetap perang. Apa perang tu? Peperangan hawa nafsu. Itu. Jangan kita silap. Sebab kita harus memiliki senjata ni. Senjata peperangan, pedang yang sangat tajam, sangat suci. Pedang yang tak ada siapa boleh kalahkan. Pedang itu adalah kata Syekh Abdul Qadir Jalani, pedang la ilaha illallah. Pancunglah hawa nafsu. Ya. Tu. Supaya kita pancung tu dengan tangan kekuasaan Allah. Di dalam diri kita ini kita gunakan pedang kalimat yang suci, iaitu mematikan diri. Ya, kalimat suci mematikan diri. Dengan mematikan diri, automatik pedang tu akan tidak ada siapa-siapa yang dapat mengalahkan pedang. Pedang tu berada di sisi kita. Dia sentiasa memancung siapa saja yang cuba masuk dalam benteng yang telah Allah bentengi tadi. Tu cakap tadi, la ilaha illallah tu hilangkan diri, matikan diri, buangkan semua hawa nafsu. Itu maka Allah akan membentengi kita dengan la ilaha illallah, bentengku. Makna bentengku bukan kita duduk dalam benteng Allah. Kita dah mati diri. Tu makna benteng tu mati diri kita. Makna Allah lah yang akan menentang nafsu kita. Allah yang akan menentang lebih tinggi daripada iblis, iaitu hawa nafsu, syahwat kita tu. Allah lah yang akan membuangkannya. Kerana kita tak mampu nak menghadapi musuh yang paling berat, kata Nabi, selepas perang Badar adalah peperangan hawa. Itu terlalu berat. Ini manusia-manusia dah lupa. Maka Imam Mahdi ni akan turun untuk bagi tahu. Mana Mahdi? Jadi dia bagi tahu tu kat dalam dulu. Jangan kita cari kat luar dulu. Kat dalam dulu. Kalau kita dah kenal tu, maka turunlah ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Itu rasulun tu pesuruh yang Allah Ta'ala suruh. Bukan pada makna Nabi Muhammad SAW je. Tapi pesuruh tu termasuk Imam Mahdi. Tinggal lagi dia bukan pangkat Nabi. Dia maqam dia masih disuruh oleh Allah pada akhir zaman untuk membunuh, membasmi kebatilan. Apa kebatilan nombor satu? Hawa nafsu kita. Itu kita kena faham betul-betul. Itu dulu. Baru boleh nanti Imam Mahdi datang, automatik kita boleh ikut dia. Daripada jarak jauh kita bai'ah dia. Sebab dia belum turun pun kita dah berjuang dengan Rasulullah, berjuang dengan sahabat-sahabat, berjuang dengan Imam Mahdi sekali. Walaupun dia belum turun. Tapi kalau kita tak faham ni, kalau dia turun pun mungkin kita lah jadi pembangkang pada dia. Awas hati-hati manusia munafik. Sebab semalam dah diceritakan macam mana sihir tu dah makin luas digunakan oleh orang Yahudi. Dulu sihir dulu tahun 40-an, 50-an, 60-an, masuk mereka 70-an je. Sihir ni berlaku dalam satu kampung, 2-3 orang lakukan sihir. Lakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah SWT. Iaitu apa? Dia bagi orang tu sakit, kemudian orang tu cari mana tempat tak jumpa. Sebab dia pegang dia punya penawar itu tadi. Aku bagi ni penawar dia gini. Kan? 2-3 orang dalam satu kampung mungkin ada yang amalkan gitu. Sekarang Yahudi sudah ambil. Iblis dan Dajjal
telah bersyarikat dengan orang Yahudi untuk nak pada penghujung zaman. Ini cara dia. Kau gunakan sihir, silap mata, dan kau cari orang-orang atasan dulu. Orang yang kaya raya, orang pemimpin, orang yang ada pengaruh, ulama ke apa. Engkau bagi dia sihirnya dulu. Ni lah dia bagi macam tu tadi saya kata tadi, racun yang kita seolah-olah anggap tu bukan racun. Jadi kan tanda-tanda tu tadi, Dajjal tu turun, tanda-tanda dia adalah dia boleh merubah syurga jadi neraka, neraka jadi syurga. Sekarang jelas benda tu salah di sisi Allah, kan? Tapi kita tak mampu nak cegah. Malahan kita mengiyakan, bangga pula ikut dia punya tu. Sebab dia dah mempengaruhi pemimpin-pemimpin atasan, orang-orang kaya, orang berpengaruh dunia. Dia dah sihirkan dulu atas ni. Pemimpin-pemimpin negara, ulama-ulama yang semua dia suruh ikut bawah pemimpin-pemimpin ni tadi. Dah lama dah buat kerja dia, kan. Jadi bila itu Imam Mahdi dia turun untuk memberitahukan tadi bahawa dah sampai. Kalau kau tak sedar lagi, benda itu dah sampai lama. Petunjuk Imam Mahdi itu dah sampai lama, dan juga Dajjal tu dah sampai lama. Dan dia orang tentera Dajjal memang dah lama dah membuatkan perkara ni. Hingga kau tertipu, tersihir, tak sedar, macam kau masih lagi tertidur terus. Kau rasa macam, kita kena ikutlah mana, kita bagus, ni baru punya apa, undang-undang. Mula-mula sikit demi sikit, sikit demi sikit, Allah Ta'ala kata, Rasulullah bagi tahu, orang Yahudi dia takkan berdiam diri. Nasrani Yahudi dia takkan berdiam. Dia sedikit demi sedikit dia akan tarik kau ke lubang biawak, ikut bersama dengan dia. Jadi disusun kita sedikit-sedikit. Sekarang ni kita dah masuk dalam lubang dia pun kita tak sedar lagi. Kita dah terikut. Jadi itulah tadi. Maknanya kita, kehadiran Imam Mahdi tadi tak ada pada diri manusia. Ini bukan saya cerita yang luar. Yang luar ni dia tak lama lagi datang. Tu yang Zahiriyah. Yang batiniah punya Imam Mahdi itu yang dalam diri masing-masing. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang wa qul ja'al haqq. Telah datang kebenaran. Hak wa zahaqal batil. Yang hancur, yang tapi itu engkau tak rasai. Sebab apa? Engkau dah tersihir. Pertama sekali sebab engkau tersihir, sebab engkau tak mengenal kepada Allah. Kau tak mau kenal diri. Kau menangguh-nangguh, kau memikirkan hawa nafsu kau. Bila hawa nafsu kau dah dudukkan, mudahlah iblis, kuncu-kuncu je, Dajjal, semua kau akan termasuk di situ. Satu set tempat batin kau akan. Dan kalau kau nak keluar balik, susah. Kalau tak betul-betul kau cari, kembalikan diri kau tadi yang kau nak kenal Tuhan kau, baru boleh. Tapi kalau sekadang kau nak beristighfar, nak solat, itu belum selesai. Sebab kau masih duduk dalam akuarium kebatilan, akuarium hawa nafsu. Kau kena keluar. Betul-betul nakkan Allah. Baru Allah akan bukakan, baru kau nampak kau dah duduk kat mana. Kau duduk dalam tong najis. Macam mana kau nak taubat? Macam mana kau nak solat? Macam mana? Aku bukan tak tahu, tapi kau tak boleh terima. Aku tak boleh terima kalau dalam kekotoran kau menyembah aku. Sikit pun tak boleh. Ada diri kau sikit pun tak boleh. Aku tak boleh terima. Sebab kau takkan dapat kemanisan selagi ada sikit lagi. Diri kau sikit pun tak boleh. Baris kau keluar. Jangan kau duduk dalam akuarium Yahudi, akuarium hawa nafsu. Ini sekarang kita semua dah disihir, duduk dalam akuarium dia dah lama, sejak merdeka lagi. Kita dah buat kerja ni, maknanya dah orang dulu-dulu sampai dah meninggal buat kerja ni. Ada yang sedikit tu tadi, Allah Ta'ala kata, semua dianggap tadi musuh. Jadi dia orang terpaksa nyorok-nyorok, sampailah kita tinggal saki baki ni tadi. Alhamdulillah, masih ada lagi Allah Ta'ala. Jadi Imam Mahdi kalau datang,
Imam Mahdi akan kata, Imam Mahdi akan kata apa? Ikutilah aku. Ikutilah siapa yang tak mengikuti aku, dia orang yang rugilah. Kerana apa? Dia tetap membawa ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum. Dia tak ada membawa upah apa benda imbalan, dia tak nak pada kau. Itu ciri-ciri Imam Mahdi. Dia seperti Rasulullah SAW. Tak ada apa benda imbalan. Dia macam Rasul-Rasul, Nabi-Nabi juga. Dia macam wali-wali Allah juga. Tetap dia tak mau apa-apa imbalan. Dan Allah suruh dia cakap, ikut dia. Macam mana Allah Ta'ala kata, Qul in kuntum tuhibbuna Allah. Muhammad katakan, Allah yang suruh kah? Kata. Gitu Imam Mahdi juga. Mahdi kau kata, Allah Ta'ala ikuti. Sebab dia tidak mahu imbalan apa-apa. Dia dah tak ada kedirian dia. Dia dah kenal Allah. Jadi orang nak bersama dengan dia, mesti orang ittabi'un. Mana dia tahu, dia pun dah watak dia gitu juga, baru boleh ikut. Kalau ada sesuatu, kita tak boleh ikut. Jadi berapa banyak orang sekarang tak boleh nak ikut. Kalau kita lihat dengan tadi. Tu mana? Ini kata tadi, nanti bila kalau dia dah datang, kekuatan pedang yang saya cakap tadi, hembusan kesucian daripada Allah tadi akan mematikan kebatilan. Musuh-musuh ni tadi. Mana pemimpin-pemimpin yang automatik nanti bergetar. Imam Mahdi bila turun. Tu dia orang takut, dia nak kumpulkan seberapa banyak manusia supaya ikut cakap dia. Tapi bila Imam Mahdi dah turun nanti, kau tak mampu. Kekuatan apa pun kau tak mampu. Tu ya. Jangan ingat maknanya kita sekarang ditakut-takutkan macam dia ni hebat, dia ni kuat. Itu pasal kau tak kenal diri, tak kenal Allah. Kau akan rasa macam Yahudi dia kontrol dunia, dia apa dia buat mesti kita kena ikut. Engkau yang cakap. Kau asal kau tak kenal diri, tak kenal Allah. Tapi kalau orang-orang yang betul-betul, dia tak pernah ada rasa takut dengan siapa-siapa. Malahan permainan dia orang ni kita nampak terlalu lemah. Terlalu lemah. Tu. Sebab kita ada kekuatan special, iaitu di sisi Allah. Bila Allah kata kun fayakun, mati. Itu kekuatan, tapi kita tak nak gunakan sebab belum lagi disuruh Allah. Allah semua suruh kata, ya Allah maafkanlah dia, ya Allah ampunkan dia, ya Allah kalau kau bagi dia hidayah, kau ampunkan kesalahan dia, kau lebih bijaksana. Jadi kita pakai itu dulu. Jangan sampai nanti Allah suruh pakai yang lain. Itu kita tak boleh buat apalah. Itu dia yang suruh, bukan kau membunuh, tapi aku yang suruh bunuh. Allah Ta'ala kata, wa ma ramaita iz ramaita, bukan kau. Jangan sampai jadi gitu. Kita dah tak kira siapa dah. Macam Nabi Hidir, budak kecil pun dia bunuh. Kita dah tak ada kenapa, ya Allah budak kecil aku tak. Kita dah tak ada persoalan lain. Bila Allah tu dah kata tu jelas. Pancung. Kadang-kadang kita bukan pancung dengan pedang pun. Cukup kita daripada dalam tu tadi. Kita menggunakan tenaga nur cahaya Allah tadi daripada jarak jauh automatik. Ataupun dia pandang kita habis, dia lemah, cair terus. Kalau dia sempat taubat nak ikut kita, alhamdulillah dia akan segar balik ikut. Maknanya tu peluang dia, tak ada tunggu lama-lama. Jadi jangan kita takut-takutkan bahawa nanti kalau jadi apa nanti kita tak mampu nak lawan musuh. Jangan. Apa pun mereka punya senjata canggih macam mana pun, musuh tu tadi, kalau kita tahu dah dengan Allah, tetap kita akan menang. Kita yang paling tinggi, kata Allah. Aku dah jamin kau berada dalam keamanan. Takkan aku tak. Itu mau aku yakin. Itu ilmu yang ada pada nanti Imam Mahdi. Dia akan memberi keyakinan, petunjuk. Siapa yang betul-betul ikut dia lagi. Nampak jelas amannya diri kita dengan Allah, bahagianya kita ikut dia. Jangan dia kita takut-takutkan. Tapi saya cakap tadi, sekarang ni dalam diri kita ni
adakah kita dah melihat tadi? Melihat apa? Peperangan tu tadi. Peperangan, ada tak peperangan tu tadi? Kalau tak ada peperangan, kau tak payah nak tunggu Imam Mahdi. Dah tentu kalau datang kau tak akan ikut dia. Jangan dibohongi. Jangan menipu diri kita sendiri. Jangan tertipu. Kalau sekarang ni aja kau dah tak mau kenal diri kau, macam mana kau nak kenal Allah? Bila sekarang pun kau tak tahu diri kau sekarang ni adalah tak ada. Kau rasa ada diri kau dan kau tak buang diri kau, tak lawan hawa nafsu kau. Macam mana kau nak berjuang? Tak boleh. Jangan tertipu. Sekarang ini pastikan Mahdi yang kat dalam tadi. Adakah kau dah dapat Mahdi? Kau dah dapat petunjuk daripada Allah dan kau boleh memberi petunjuk pada diri kau sendiri. Ya. Apa dia tu tadi? Kau dah dapat petunjuk Allah macam mana? Aku dah tahu aku ni tak ada. Aku dah kenal diri aku ni tak ada. Itu kau dapat petunjuk Allah tu. Mahdi. Dan kau akan mengajak orang ke situ. Mahdi lah kau. Tapi kau bukan Mahdi yang tu yang tu. Tapi kau dalam diri kau bersifat tu dah ada dalam diri kau. Berjaya, beruntung. Tadi kau tak payah tunggu pun, kau terus jalan, terus kerja tu. Walaupun Mahdi tak turun, 1000 tahun lagi nak turun atau besok nak turun, kau tetap terus berjaya. Itu yang mustahaknya sekarang. Jadi canggih macam mana jangan pandang. Manusia ni dia nak masukkan chip dalam apa? Lepas nanti divaksin, dia akan masukkan satu lagi. Ini dia bagi tahapan-tahapan. Ini semua dah diperlihatkan oleh Allah, skrip-skrip Allah Ta'ala. Yang batil akan buat macam ni skrip dia. Yang hak akan buat skrip macam ni. Semua Allah dah bagi tahu. Ya, kerana kita dah duduk dengan Allah, tak ada yang terhijab. Kita nampak semua yang hak punya pergerakan, yang hak batil punya. Dan kita tak duduk antara kedua tu. Itu masih makhluk ni. Lemah lagi. Kita duduk dengan. Jadi kita nampak benda tu akan berlaku. Semua daripada hak Allah Ta'ala. Jadi jangan duduk kat hak tu, duduk kat pencipta yang menzahirkan hak tu. Aqul ja'al haq. Dia yang datangkan yang hak dan dia juga datang yang dia juga yang lenyapkan yang supaya yang ada tak lain laisa qul huwallahu. Jadi ada ya, kita tak akan risau lagi. Yang risau orang yang tak tahu ni. Tak kenal diri, tak kenal. Tak tahu perjalanan yang Rasulullah SAW dapat, para Nabi dapat. Ini yang diperjuangkan. Ahad. Mengesahkan Allah, ilaha. Dia faham. Sekarang sebut juga la ilaha, tapi banyak kan tak faham apa nak hala utamanya kita dihidupkan Allah. Bila kita tak tahu hidup kita, jadi itu yang jadi kita berkendak ni. Jadi kita akan takut dengan aturan-aturan yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Aturan-aturan yang Allah Ta'ala tetap. Kita jangan takut. Sebab tu dah memang ketentuan qada dan qadar dia. Baik, buruk, tinggi, rendah, miskin, kaya, susah, senang. Semua dia ada lawan dia. Jadi jangan duduk antara kedua tu. Duduk dengan irji'i ilah. Kita nampak. Ni depan ni gini, lepas ni gini. Jadi kita tak risau baik ke buruk bagi kita sama. Sebab kita dah dapat tempat ketenangan. Kerana dia jadikan baik buruk. Yang kau duduk. Kau main pingpong kau nak menang. Kau tak mau kalah. Satu hari kau akan kalah, kau marah tak? Marah. Jadi kau jangan duduk kat menang kalah. Sepanjang kau main tu Allah. Kau tak boleh gerak, kau tak ada apa. Semua Allah yang gerak. Jadi kita ada risau kalah menang. Yang kita risau kita tak dengan. Itu paling mustahil hidup kita adalah dengan siapa hidup detik sekarang ni. Dengan siapa? Kemanisan dengan orang. Itulah dia sebenarnya nilai. Biar mati dalam keadaan gitu. Mati tetap hidup tetap hidup. Sebab tu ketentuan dia. Tapi dia nak tengok ahsanu amala tu adalah waktu aku hidup kau di mana. Dan mati kau nanti macam mana. Jadi mati dan hidup bagi kita sama. Sebab kita dah yang ada ni dia. Itu semua dia nak nunjukkan tadi diri dia yang hidup tadi. Diri dia. Jadi jangan kau berperasaan kau hidup. Bila kau berperasaan kau hidup, dah mula kau akan membangkang. Sekala benda-benda yang dijadikan. Dan benda-benda tu akan berbalah dengan kau. Sebab engkau memulai kau rasa ada. Sebab kau balik irji'in kau. Jadi benda-benda lain tak akan jadi berbalah.
musuh engkau ke apa benda? Tak jadi berbalah. Nabi dibaling batu, Nabi tak jadikan perbalahan. Baik. Baru kita boleh lawan. Baru kita nampak mereka ni semua musuh-musuh Allah ni lemah. Lemah. Sebab kita punya pakaian kita adalah tak ada. Dia nak lawan dengan tak ada macam mana? Yang ada hanya Allah. Kita tak ada, dia nak lawan dengan Allah yang ada. Sebab yang lain semua tu perbuatan-perbuatan Allah juga. Allah juga yang nak. Itu tadi. Jadi dia punya rencana yang kebatilan ni tadi akan sampai ke muncak pada Imam Mahdi nak turun, dia pun tahu. Sebab Dajjal bos dia pun nak turun. Jadi Imam Mahdi pun akan, tapi sebelum bos dia turun, dia disuruh oleh Dajjal tadi untuk gini. Jalan skrip Allah Ta'ala kata. Jadi kita kena tahu. Dia dah membuat apa yang Dajjal suruh. Apa yang telah diskripkan kepada Dajjal oleh Allah SWT telah disampaikan kepada tentera batil. Tentera batil ni adalah Yahudi, Nasrani yang konon-konon dia akan mengontrol bumi. Jadi dia nak jadikan manusia-manusia semua di bawah kontrol. Dia rasa gitu. Sebab dia dah disihir oleh Dajjal tu tadi. Dan Dajjal itu adalah, anak murid dia adalah Iblis. Anak murid Iblis itu dah Dajjal. Jadi ini saya cakap tadi, petanda dia kalau nak lawan tu bukan lawan dengan pedang. Maksud saya pedang la ilaha illallah tu. Itu. Nanti kita akan dapat tahu sebenarnya dia tu ada kat dalam, bukan ada kat luar. Tapi kalau kat dalam kau tak kenal, kat luar kau tak akan kenal. Tapi kalau dalam tu kau kenal Dajjal tu, dalam diri kau tahu Dajjal tu kat belah mana, engkau akan dah dapat mengalahkan dia. Sekarang dia dah duduk dalam kau tak sedar yang dia tu ada dalam. Mudahlah nanti dia sihir kau kat luar ni. Sebab dalaman kau dah terkeluar, maknanya kau keluar daripada Allah tu tetap dengan kau, tapi engkau menutupi. Kau rasa ada kedirian kau. Ini cara dia tadi ni, saya nak bagi tahu macam mana yang Allah Ta'ala ajarkan kepada Rasulullah, ajarkan kepada Nabi-Nabi perfahaman ini di sisi Allah. Selagi engkau tak jumpa apa yang Allah Ta'ala ajar kepada Rasulullah, kepada Nabi-Nabi, kepada wali Allah, engkau tak akan jumpa jalan keberhasilan. Seperti mana Rasulullah jalan dia Nabi-Nabi berhasil. Walaupun Nabi Zakaria ke Nabi apa dia mati ke dengan musuh Allah, tapi tetap dia berhasil. Matinya dalam keadaan mengesakan Allah. Para sahabat terus, tabi'in, wali-wali Allah, terus dia mati, tetap mati. Yang penting mati dalam keadaan itu kemenangan. Itu tak ada istilah kalah. Dalam orang yang dah kenal diri, kenal Allah, dia tak ada istilah kalah. Walaupun dalam keadaan tu dia kalah, tapi sebenarnya dia tetap menang. Sebab mati dia dalam keadaan husnul khatimah. Tapi kalau kau tak kenal diri, kenal Allah, kau jangan harap mati. Tak. Engkau berjuang pun nanti kau takut nanti. Perang mati lah. Ikut ialah cakap Yahudi ni. Jadi kita hidup lagi. Nampak? Kita rasa macam kita kena ikut lah. Ini untuk kepentingan kesihatan kita. Dia akan sihir kita dengan gitu. Kita lebih percayakan dia punya cakap daripada Allah. Habislah dalaman kita. Lepas tu fatwa pula, banyak ulama-ulama, bukan ulama sini lah, ulama bumi lain, dia kena cocok hidung oleh tu pengontrol dunia. Dia kontrol bank, dia kontrol manusia satu dunia, dia kontrol. Sekarang ni dia dah strategi dia dah 100 tahun lebih tadi dah berjaya. 100 tahun lebih takkan tak berjaya. 90% manusia dah dikontrol, tapi manusia tak rasa dia di zombie kan. Lahir kena injek. Apa kena mengena? Baby yang dia injek tadi semuanya otak dia ingat dunia je, nak kurang. Melainkan mak bapak dia yang sedar, dia injek, dia naturalkan balik. Dia ajarkan ilmu mengenali dia, mengenal Allah anak dia. Itu selamat. Tapi mana yang injek dia biarkan dia habis. Kita tengok beza kan. Anak-anak yang tumbuh dalam keadaan dia tak kenal diri, tak kenal Allah. Lain dia punya
kekuatan dia dengan Allah tu lain. Perhubungan, gelombang dia dengan Allah tu lain. Tapi kalau orang tu, dia kenal diri, kenal Allah, gelombang dia cukup cantik dengan Allah. Penghidupan dia kita tengok lain. Antik kita nampak. Sebab diri dia bukan dia yang Allah yang atur. Ya. Tapi kalau dah tak kenal diri, tak kenal Allah, Allah yang atur tapi dia rasa dia menggunakan macam Fir'aun. Dia mengaku sebenarnya Allah yang ada tapi dia mengaku dia yang Tuhan. Macam mana? Aku yang memiliki hidup, aku boleh bercakap, aku kaya, aku boleh bunuh orangnya. Itu maksudnya dia menutupi sesuatu yang Allah Ta'ala. Dia mengaku diri, ana rabbukumul, aku Tuhan. Sebab memang gitulah skrip Allah bagi. Jadi kita jangan salahkan skrip-skrip tu. Sebab engkau sekarang kena kenal diri dulu. Kenal Allah. Kenal diri, kenal diri. Kau tidak, kalau memandang tanpa kau kenal diri, kenal Allah, ilmu kau banyak mana kau takkan faham. Kau takkan faham. Engkau akan nampak hidup kau ada baik, ada buruk. Ni mana satu aku nak duduk. Kadang-kadang aku kena duduk sini. Kadang aku kena... Kau bermain di situ. Kau tak dapat tempat duduk ketenangan. Ya ayat Tuhan nafsul irji'i. Kau tak dapat kenal Allah. Macam mana kau nak kembali pada dia? Kau ingat kembali waktu mati nanti. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di sini mati, dia akan kembali. Kau ingat situ. Kau tak sia ikut kau punya, tanpa kau melihat, meminta kepada Allah fatwa daripada Allah. Ayat tu macam mana aku nak faham, nak gunakan ya Allah. Aku tak mau fatwa yang di luar ya Allah. Aku nak fatwa betul-betul daripada engkau. Ayat innalillahi wa inna ilaihi raji'un, apa makna dia? Kau jangan ingat diri engkau. Itulah makna dia, innalillahi wa inna. Tapi kalau kau tak faham, kau kata kau seolah kau Allah jadikan kau dari sini, nanti kau akan kembali ke Allah balik. Mana boleh? Allah di sana, Allah daripada sana, Allah jadikan kau sini, lepas tu kau nak pergi balik. Itu yang maksud manusia banyak tafsir sekarang ni. Betul tak? Innalillahi, masuk dalam kubur, nanti bawa kepada masyar, bawa kembali kepada Allah. Jauhnya nak kembali kepada Allah. Jauhnya nak kembali kepada Allah. Salah tafsir tu. Kupasan bedah siasat tu, engkau kurang teliti. Indonesia panggil kutil. Kutil ni kurang teliti, akan rosakkan diri kau. Kau tak faham nak gunakan ayat Quran. Sebabnya ayat Quran tu, wa nunazzilu minal Quran syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalim illa hasad. Tak menambah apa-apa melainkan rugi. Sebab apa? Engkau hanya membaca, engkau tak membedah siasat untuk kau guna dalam kehidupan, maka Quran tak akan menambah apa-apa, malahan kerugian kau baca Quran. Bukan saya tak bagi baca Quran, tapi engkau mendapat kerugian kata Allah sebab kau zalim. Apa sebab kau zalim? Kau tak kenal diri kau tak kenal Allah. Kau dah zalim. Mana boleh nambah apa-apa Quran tu? Itu pasal bila kau kena sakit apa-apa benda pun, engkau nampak yang lain. Kau nampak makhluk boleh sembuhkan. Kau tak nampak Allah. Padahal kau baca selalu Al-Fatihah tu kan Quran penyembuh. Huruf alif tu pun tu Quran lah. Kau tak tahu nak gunakan itu ada penyembuh. Tapi kau baca. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalim. Kau kata, sesungguhnya Al-Quran ni adalah dia rahmat, penyembuh dan juga rahmat. Penyembuh apa penyakit zahir dan batin. Tapi bila engkau sakit, engkau dah baca berpuluh tahun tu tadi Quran, kau tak nampak dia tu, Allah dah bagi tahu gitu, kau tak yakin dengan Allah, kau yakin kepada yang tu tadi. Ini yang jadi engkau tersihir. Kau tu pasal kata kembali dulu kepada Allah. Betul-betul kenal diri, kenal Allah. Itu ya jalan dia Rasulullah kata. Pada penghujung zaman ni kita kena tengok. Kita jadi ulama, minta maaf bukan ulama sini saya nak bagi tahu. Jangan jadi ulama yang pegang pada ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu apa pun jangan. Itu engkau kena ada, tapi engkau kena ada sekarang ni pengakhir zaman, penghujung zaman, kau kena ada ilmu tanda-tanda kiamat. Kau kena kaji dan juga olahkan dalam kehidupan kau. Kau bawa betul ulama yang betul. Kalau tidak, kau jangan duduk style ulama yang dulu. Itu ulama-ulama yang tertipu, ulama-ulama buruk. Ulama yang betul-betul dia akan kaji dan macam mana tanda-tanda penghujung zaman. Ilmu tu mesti mau ada. Mesti mau tahu. Apa tanda-tanda kiamat tu tadi? Itu kita kena masukkan. Sangat penting. Bukan tasawuf aja, bukan nanti tasawuf tak apa, kita duduk dalam gua, apa nak jadi, itu semua kerja Allah. La haula wala quwwata illa billah. Itu pun salah tadi akan disoal. Kenapa engkau
Aku dah bagi tahu kepada Nabi tanda-tanda ni, mengapa kau tak pergi bertindak, tak mengikuti? Tasawuf kau pun terlingkup nanti. Tinggi kau kata tinggi ya. Allah Ta'ala kata kau keluar. Jangan kau bersandar kepada sesuatu ilmu, walaupun ilmu tu ilmu tinggi, ilmu tasawuf, kesucian. Jangan kau duduk situ. Engkau harus duduk dengan siapa yang menjadikan kesucian tu. Yang kau duduk kat kesucian, kau rasa kau suci, salah. Kau jangan, kau tak ada, kau kena. Pun tertipu juga ahli tasawuf, ahli suci tu. Sebab dia membiarkan masyarakat kebingungan, ulama-ulama tu akan dipersoalkan oleh tu. Sebab punca turunnya bala sebab ulama-ulama tak mau menasihati orang yang jahil. Kau dah bagi ilmu kau tasawuf, kau tinggi apa, tanda-tanda kiamat, mengapa kau tak belajar? Kau tahu kan tanda-tanda kiamat? Itu tadi. Jadi kita tahu. Kita kena, jadi saya bagi tahu ni untuk kita supaya kita sentiasa dalam keadaan tenggelam dalam kebakaran. Apa pun terjadi, itu semua skrip-skrip Allah. Di penghujung zaman begini. Allah punya skrip gini. Jadi kita tahu posisi kita sekarang ni penghujung zaman, apa yang kita nak perangi adalah tetap juga hawa nafsu kita nombor satu. Kedirian kita mahu kita kenal. Baru kita dah kenal, baru kita tak mampu nak lawan, kita minta Allah tu yang permulaannya kita kenal diri dulu. Bila kenal diri, baru kita tahu diri kita lah musuh nombor satu, bukan iblis, bukan Dajjal, bukan Ya'juj Ma'juj. Itu bukan tu musuh kita dalam nombor 10, 20, lemah. Nombor satu tu baru kita lah. Bila kita tahu, ya Allah, aku tak mampu nak lawan hawa nafsu, baru datang pertolongan Allah. Sebab maknanya engkau betul-betul nakkan Allah. Fa inna ma'al usri yusran betul. Tapi kalau engkau dah tak nak, macam mana Allah nak tolong? Engkau sendiri tak. Allah bagi macam-macam nur cahaya untuk diperlihatkan kepada kita, tanda-tanda dia. Engkau buat nantilah, tu bala, lengah-lengah, tak nak kenal diri. Nantilah, tangguhlah, lama-lama Allah bagi istidraj. Apa yang kau nak Allah bagi. Kau kata Allah baik pula. Memang Allah tu baik, tapi sebenarnya Allah bagi supaya kau bertambah jauh, supaya nak bagi sedar kat kau. Macam-macam Allah bagi tanda pun kau tak. Takut istidraj sampai tertutup. Jangan salahkan Allah, sebab engkau sendiri menangguhkan bila dah datang petunjuk Allah. Bila macam-macam kau kata tak sampai lagi petunjuk Allah, kau tipu diri kau sendiri. Pada setiap waktu, setiap detik Allah bagi nur cahaya tu sentiasa bersinar. Kenderaan tu sentiasa nur tu bersedia dalam diri kau. Geliga tu dah ada. Kau tutupi, kau buat macam buat tak nampak. Setiap detik siap. Jadi jangan salah siapa-siapa. Rabbana zalam. Kalau kita salah, Nabi Adam pun dia salahkan diri dia. Jadi belajar daripada tok nenek kita itu tadi, Nabi Adam bila salah diri kita. Jangan salah siapa-siapa. Baru kita akan dapat Allah SWT perkenalkan. Dia bukakan perkara-perkara gaib yang kita tak tahu. Singkapkan kepada kita. Jadi kita nak, maknanya kita bukannya menunggu Imam Mahdi, tapi kita dah bersama dengan Rasulullah, bersama dengan maknanya tentera-tentera Imam Mahdi tak turun pun kita dah bersama dengan dia seolah. Sebab kita dah tahu diri kita siapa. Kita dah berperang terlebih dahulu, iaitu perang dengan hawa nafsu kita. Dan yang melawan tu adalah pedang la ilaha illallah, iaitu tak lain kita berada dalam benteng Allah lah yang menghadapi semua. Dalam setiap detik saat hidup kita, Allah yang ke depan, bukan itu maknanya. Boleh jadi kita dah bersama dengan Rasulullah, kita bersama dengan Uli ibadi, golongan orang ibadi, dan para nabi, kita tetap bersama dengan, walaupun dia orang telah wafat, kita tetap, sebab kita dah lebur dalam kebakaran Allah. InsyaAllah. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa alihi washabbihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapatlah kita bersama-sama hadir di dalam majlis Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah memberitahu bahawa setiap yang dikatakan kehidupan ni adalah
sentiasa meniadakan diri kita dan sentiasa mengesakan dia saja. Itulah yang sebenarnya hala tuju yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang diajarkan, iaitu perkara asas, perkara asas yang Rasulullah ajarkan. Jadi seperti mana yang diperbincangkan yang tadi tu, iaitu apa yang berlaku dalam diri saya sendiri, sebenarnya ibaratnya saya nak keluar tu, nak keluar, maknanya nak berlaku dalam kehidupan harian ni, maknanya saya keluarlah, berlaku dalam kehidupan harian ni. Ibaratnya kita dah tahu dah apa benda tu hawa nafsu tu yang Allah Taala memberitahu tadi. Jadi kita nak berperang dengan dia pun kita takut. Saya rasa diri saya macam tu lah. Jadi itulah yang dikatakan takutnya ada kedirian saya. Jadi sebenarnya dipulangkan kepada Allah juga. Sebab kita ni dah tak ada kedirian. Yang nak ke depan tu, yang seperti yang Ustaz beritahu tadi, yang ke depan tu Allah Ta'ala sebenarnya. Jadi dia yang memerangi hawa nafsu ni sebenarnya. Tapi janganlah ada rasa kedirian. Macam mana Allah Ta'ala nak mentajalikan yang sebenarnya, yang hak tadi tu. Jadi sebenarnya saya pun rasa takut. Allah Ta'ala meletakkan khauf tadi. Khauf, nak berperang dengan hawa nafsu ni, kita rasa takut. Sebabnya saya rasa macam ada rasa kedirian di diri saya. Jadi saya serahkan kepada yang dikatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kepada Allah, saya tak ada kedirian diri saya, saya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu esa dia saja. Maka Allah Taala yang memerangi. Bila kita dah jadi macam tu dalam keadaan diri saya, condition diri saya ni sebenarnya, bila Allah Taala menyatakan macam tu ceritanya. Jadi ni saya ceritakan bila kondisi saya dah macam tu, jadi Allah Ta'ala rupa-rupanya sebenarnya Allah Ta'ala nampakkan lagi hawa nafsu tu. Dia berbisik tu, kita dah nampak dah depan mata saya. Bukan mata kasar, mata hati saya. Allah Ta'ala kata yang Allah Ta'ala kata tu, yang menyatakan ni, dia nampak, dia berbisik tu, dia ajak berbicara. Kan sebelum ni kan ada tajuk-tajuk yang menyatakan ajakan berbicara kan. Jadi dalaman kita tu Allah Ta'ala perlihatkan, sekiranya kita menyatakan tak ada kedirian kita, Allah Ta'ala yang berperang terhadap hawa nafsu kita, maknanya Allah Ta'ala nampakkan, bisikkan, ajakkan, semua dia nampak. Ini kondisi diri saya lah, jadi saya kongsikan sebenarnya. Jadi yang sebenarnya nak menyatakan peperangan yang melawan hawa nafsu ni bukanlah kita sebenarnya, tak lain, hanya dia saja. Jadi kita kena menghilangkan diri kita, tak ada diri kita, hilangkan kedirian diri kita, yang menyatakan esanya saja. InsyaAllah Allah Ta'ala akan bagi olahan yang macam mana yang kondisi saya ni sebenarnya, insyaAllah. Siapa yang dapat bahagian tu, insyaAllah saya doakan, insyaAllah dia akan nampak siapa tu hawa nafsu sebenarnya. Nafsu kedirian tu dia akan nampak. InsyaAllah dia akan bagi, Allah Ta'ala akan bagi olahan, setiap olahan dan setiap olahan, insyaAllah. Daripada saya sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita pada Allah. Pada teman-teman kita tadi mengatakan tadi daripada luahan kesucian dalam diri. Orang yang benar-benar suci diluahkan, tak lain yang luahan yang suci itu tak lain daripada ketiadaan dirinya dan mengadakannya kalimat-kalimat Rabbi keluar. Diam, kalimat-kalimat Rabbi, kalimat-kalimat kesucian. Apabila dia masuk, tak ada kebengkokan. Itu yang diluahkan tadi oleh saudara kita tadi. Sama-sama ambil tiba. Dan saya nak bagi tahu, maknanya kita ni disuruh oleh Allah ikut siapa? Allah sendiri meletakkan kekuasaan dia, pentadbiran dia, ataupun apa segala-gala pun diri Allah tu, mana Allah letakkan kepada Muhammad. Maka tu dia kata fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat, tarikat, hakikat, arifat, awal, akhir, zahir, batin, kelakuan dia apa saja pun, yang dalaman dia. Jadi kita lihat, itu kita tak akan lari tajuk. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak lain.
Dia suruh kita faham betul-betul dulu la ilaha illallah ataupun kalimat syahadatain ni, 2 kalimat syahadat. Jadi baru kita boleh mengimani Allah dan juga mengimani apa yang Allah Ta'ala letakkan sifatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu kita kena ingat, kalau orang tu dah dapat, senang je. Diri dia tu membawa watak rahmatan lil alamin. Itu watak dia. Dia tak suka ada kebencian, ada rasa kedirian. Dia tak ada. Dia hanya hidup dia tadi dah tak ada kedirian dia. Dia hanya tahu beri ke mana dia pergi, dia akan memberi walaupun orang nak bunuh dia, Nabi Muhammad SAW, orang nak, tetap dia kata, ya Allah,